Selamat sejahtera semua dan kita berjumpa lagi dalam siri 2 cara-cara untuk membakar lemak di badan kita dengan cepat dan cara yang saintifik. Jadi kita bersama Jess lagi sekali. Hari tu kita dah bincang part yang pertama, bahagian pertama iaitu pentingnya kita membuat measurement ataupun mengukur. Dan pada video yang lepas ya Jess, kita ukur waist to hip ratio. Kita juga mengukur body fat, mass, dan kita mengukur BMI. Okay. BMI. Ya, jadi soalan yang sama, ada participant yang kata, okey saya dah ukur ni semua dan saya dah buat exercise tapi saya masih tak dapat result yang saya nakkan. Jadi apa sebenarnya kenapa ada seorang dapat hasil yang seperti mana yang dia kehendaki, ada orang langsung tak dapat ataupun kadang-kadang lebih teruk lagi daripada sebelumnya. Jadi saya rasa mungkin kita ada sesuatu yang missing kat sini, ada formula yang missing ataupun ada cara atau kaedah je yang sepatutnya kita gunakan. Jess? Betul. Ya Li, memang tepat sekali. Sebenarnya yang missing tu ialah kaedah saintifik. Biasanya orang sebelum ni bila dia exercise, dia pergi exercise je. Dia tidak menggunakan kaedah saintifik. So dalam program ni kita belajar kaedah saintifik. So part satu hari tu kita tahu kita ni berada di mana. So macam mana kita nak tahu kita berada di mana? Kita ukur BMI, waist hip ratio dengan body fat. So kali ni kita akan masuk ke formula penting macam mana nak bakar lemak tu. Alright. Kita nak tahu macam mana nak bakar lemak tu. Okey, bila kita kata kaedah yang saintifik bermakna kaedah yang empirical lah kan. Makna kita boleh buat ukuran dan kita boleh repeat result tu. Tak adalah orang kata macam saya buat cara ni lepas dapat result. Lepas tu bulan depan saya cuba pula tak ada result pula, tak ada hasil pula. Jadi kita tak ada macam kata orang tu tertanya-tanya, shooting in the dark. Kita tak tahu kenapa kita ada masa dapat result yang betul ataupun hasil yang betul, ada masa tak ada result ataupun reverse result. Betul. Reverse result tu yang kita tak nak. Sebenarnya dalam saintifik kita panggil sebagai reproducibility. Maknanya setiap kali kita apply formula ni, kita akan dapat result, dan kalau orang ikut teknik ni, orang pun boleh dapatkan result. So that's what we want. So kita nak tahu. So kita nak belajar apakah kaedah dia. So saya akan share macam mana kita hendak menggunakan apakah formula yang boleh kita gunakan untuk kita tahu kaedah untuk kita effectively lose weight and burn the body fat. Sebenarnya itu yang perkataan kita nak dengar kan. Macam mana kita nak bakar lemak tu. Ya, betul. Okey. So untuk kita bakar lemak, cabaran dia, biasanya kalau kita pergi ke gym, kita akan tengok carta-carta ni. Kita tengok carta training heart rate zone. Okey, lepas tu kita tengok heart rate fitness and conditioning. Sebenarnya carta-carta ni ialah panduan yang sepatutnya kita gunakan untuk bersenam. Tetapi masalahnya, sebelum kita memahami carta ni, ada calculation yang kita perlu buat. So hari ni, kita akan mendalami apakah calculation yang kita perlu buat untuk diri kita sendiri. So untuk tu, so kita nak tahu, dalam banyak-banyak target-target heart rate zone ni, kita sepatutnya berlatih di heart rate zone yang mana. So untuk tu, jom kita belajar heart rate zone yang ada. So dia ada beberapa heart rate zone. Yang pertama, yang atas sekali kita sebut sebagai the maximum heart rate zone. Maximum heart rate zone ni bermakna kita bersenam daripada 90 ke 100% of our heart rate. So maknanya dia yang tinggi. Yang ini terkeluar lidah lah exercise ni. Kalau buat ni. Habis. Tak Betul. boleh bercakap. Maksimum. Okey. Tak boleh. Alright. Kurang sedikit daripada tu ialah 80 ke 90%. Okey. Alright. Okay, so selalunya kalau kita lihat
atlet 100 meter ni kan, diorang ni semua at this level 80 to 100%. Okay. Kalau kita turun lagi, dia ada 70 to 80%. 70 to 80% bermaksud kita berlari dan panting. Panting ni macam mana? Kita ni bernafas kuat. Okey, mengah. Ni zon hijau. Ya, mengah. Okay. 70 to 80%. Okey. Kurang sedikit daripada tu, 60 to 70% ialah kita exercise. Contohnya kita berlari, jogging ataupun brisk walking. Okey. Kita tak panting. Maknanya panting tadi zon hijau, mengah tadi kan. Okey. Yang tu zon hijau. Zon biru ni ialah kita tak comfortable bercakap. So kita tak nak bercakap, tapi pada masa yang sama kita tak mengah. Kita dalam satu zon yang khas di mana kita bernafas mendalam. Faham. Okey. Ni zon biru. Okey. So zon biru ni lah yang kita nak sebenarnya untuk bakar lemak ni. Inilah zon dia sebenarnya. Okey. Dah So jumpa lepas ni zon kita dia. akan belajar macam mana kita nak calculate zon biru ni, Li. Macam mana kita nak masuk ke dalam zon tu? Betul. And yang menarik, everybody is different. Walaupun secara umum dia dipanggil sebagai zon biru ataupun zon yang light, but what is your heart rate is different with my heart rate. So that's why we want to learn hari ni. Heart rate apa yang kita patut ada. Alright. Seterusnya. Dan yang terakhir. Kalau kita slow lagi daripada ni, ni zon kelabu ataupun yang very light. Very light ni bermakna kita berjalan dan kita boleh bercakap. Kan kadang-kadang bila kita pergi tengok orang exercise kan, dia exercise dan dia boleh bercakap, itu maksudnya dia dalam zon very light. Kalau kita laju lagi, zon kelabu. Kalau dia laju lagi, maknanya kita exercise dan kita tak comfortable bercakap, kita dalam zon biru. Kalau kita laju lagi, maknanya kita dah panting dan mengah. Itu dah zon hijau. Zon kuning dengan merah, maknanya kita lagi laju lagi. Alright, so kita nak calculate macam mana kita nak tahu kita punya target heart rate. So untuk tu, saya nak kongsi ada satu calculation disebut sebagai the Carbonen Heart Rate Calculator. Okey, ni menarik ni. Yang menariknya ialah, Li, dalam program kita, biasanya sebelum kita share calculation ni, ramai yang tak tahu pun ada calculation ni. Inilah sebenarnya rahsia. Kenapa ada orang boleh berjaya dan ada orang tak boleh berjaya. So jom kita try calculation ni. Heart rate ni pun bagi kebanyakan orang dia tak ambil kisah pun. Bagi dia aku ada betul. Ada heart rate. So I don't know. Dah tak tahu macam nak guna. Kadang-kadang dekat gym tu pun ada tu. Dia punya carta tu kan. So ada orang ramai tengok je carta tu. Ada heart rate kat situ. Ada yang tadi yang macam Jess cakap tadi kan, light ataupun warm up zone ataupun aerobic zone kan. Tapi ramai yang tak tahu pun. Jadi nak guna calculation lagilah advance. Jadi hari ni kita belajar something yang agak advance sikit ya. Okey, Jess, teruskan. Okey, Li. So kita nak calculate ni. So can I use you as a reference, Li? Boleh. Okey, alright. Apa nak tahu? Calculate Okey, Li, how young are you? Kita nak tanya umur ni. Saya umur saya 18. 18. Satu masa dulu. Okey, 58. Tambah lagi. So, 58. put your age here as 58. Okey, 58. So, pada peringkat permulaan, kita nak kira EMHR. EMHR ni kita sebut sebagai estimated maximum heart rate. So untuk kita kira estimated maximum heart rate ni, kita kira 220, kita ikut je formula tu.
220 tolak umur kita. So umur kita 58. So 220 tolak 58 kita dapat 162. So maknanya for you Lee, your maximum heart rate it's about 162 beats per minute. Okay. Alright. So daripada sana, so lepas tu kita nak kira resting heart rate pula. So resting heart rate ataupun RHR. Resting heart rate ni macam mana kita nak dapatkan resting heart rate? Ialah kita tidur pagi bila kita bangun dan kita masih atas katil, so badan kita masih tidur lagi. Okay, baring lagi. Kita baring lagi. And then kita kira denyutan nadi kita. Alright. So kita ada dua option. Satu ialah kita kira denyutan nadi kita untuk seminit, kita tengok jam, kita kira seminit. Ataupun kita kira untuk 10 saat. So yang tu yang pertama. Yang kedua ialah kita kira untuk 10 saat. Lepas tu kita darab dengan 6. So kita boleh dapat seminit juga. Alright. So mana-mana pun boleh. Alright. So bila kita kira resting heart rate, so I'm going to just use an average number. So average number is kita ambil 50 lah. Rasanya selalunya resting heart rate ni dia boleh range dalam 40 to 60 depending how fit you are. So kita ambil average lah 50. Okay. So seterusnya, estimated maximum heart rate tolak resting heart rate. So 162 tolak 50, kita dapat 112. Ini kita, okay. So daripada sini, kita dapat apa disebut sebagai the heart rate reserve ataupun HRR. So daripada sini, apa kita nak buat ialah kita nak kira 50%, 60%, 70%, 80% dan 90%. Okay, so I'm going to calculate this very quickly. 50% of 112 is 56. 60% of 112 is ada 67.2, so kita ambil 67. 70% from 112 kita dapat 78.4, so kita ambil 78. 80% of 112 kita dapat 89.6, so kita letak 90 je lah. Alright. And then finally 90% of 112 kita dapat 100.8, so kita ambil 101. Alright. Kemudian so nilai ni semua, alright. So we are halfway there, Lee. Alright. So nilai ni semua kita nak tambahkan dengan resting heart rate. So resting heart rate punya nilai ni kita turun ke bawah sini. So yang ni kita tambahkan dia 50, 50, 50, 50 dan 50. So very quickly, I'm going to add this. So for you, Lee, your 50% target heart rate is 106 beats per minute. Your 60% is 117. Situlah dekat mana yang saya perlu buat untuk memecahkan lemak lah 117 tu. Tepat sekali. 60%. Okay. 60%. Your 70% is 128. Your 80% is 140. Your 90% is 151. Alright, so yang measurement yang terakhir ni, dia kena bahagi dengan 6. Contohnya, because kadang-kala kita tak ada heart rate monitor, sebab tu antara gadget yang terbaik yang kita boleh gunakan untuk membantu kita membakar lemak ni dengan cepat ialah kita gunakan heart rate monitor. So biasanya kalau orang tak ada heart rate monitor, nilai-nilai yang ni semua kita bahagikan dengan 6 supaya kita boleh measure untuk 10 saat dan kita tahu berapakah heart rate kita. Alright. Tapi itu agak mencabarlah je macam mana tengah kayuh basikal nak kira ataupun tengah jogging nak kira 10 saat kan. Jadi kena belilah. Kena invest lah sebab ini adalah satu daripada gadget yang diperlukan. Okay. Yes. And
bukan saja you're investing on a gadget, it's actually you're investing on your health. Itu yang penting. Betul. Alright? Betul. So therefore Lee, kita dah dapat dia punya rahsia. Kita Okey. nak bakar lemak kali. So Okey. kita nak exercise at 60%, betul? Betul? So therefore, for you, your heart rate is 117. Okey. So maknanya, itulah target heart rate kita untuk for your body to burn your body fat. Itulah rahsia dia. 117 tu. So, itulah rahsia dia. So, it depends. So based on the calculation, okay, so saya cadangkan kita go through calculation ni, kita ikut sebiji table ni, kita masukkan semua nilai dia untuk peringkat permulaan. Kalau kita macam was-was lah untuk resting heart rate ni, letak je 50. Kita boleh gunakan nilai 50 tu dulu. Alright, untuk peringkat permulaan. Alright. Okay. And then kita ikut calculation ni semua, 220 tolak age dan seterusnya. And then kita dapatkan apakah percentage kita, 50, 60, 70, 80 and 90%. Alright. Now, just in case kalau ni kita ni seorang atlet lah katakan kan, because sekarang ni ramai yang orang kata berbasikal dan berlari kali. And then kadang-kadang diorang tak nampak pun ataupun perubahan terlalu kecil. Sebabnya zone exercise tu kemungkinan tak achieve lagi. So for them, contohnya kalau mereka perlu exercise at 80%, katakan 80%. So what is the heart rate? Let's say for you, Lee, since you cycle, alright, and you want to increase your cycling performance, and if you want to hit at 80%, katakan, so now since we know this measurement of heart rate, and you want to hit at 80%, so now you know you need to hit at least 140 beats per minute. Ni dia, Lee. Ini yang rahsia. So, kita pergi kepada yang zone ni tadi. So, kita ni dia kan, kita tahu kan yang zone ni tadi kan. Kalau kita nak bakar lemak, kita nak biru lah. Kita go 60 to 70%. Kita zone biru at 60 to 70%. Itulah rahsia dia. Itulah cara kita nak bakar lemak tu. Okey. Itu yang kebanyakan kalau orang yang tak dapat result betul tu, kadang-kadang dia cakap saya exercise sampai apa kata orang, sampai terjeli-jeli lidah kan. Maknanya dia dah sampai dekat 90 to 100% lah mungkin, tapi result tak seperti mana yang dia nak lah. Yes, because jadi satu benda yang saya pelik, yes. Okey. Saya exercise, kenapa dekat 90 ke 100% tu fat saya tak burn secara optima? Kenapa? Apa reason dia? Untuk kita membakar lemak, kita memerlukan oksigen. Kalau badan exercise, kalau kita bersenam pada speed yang terlalu tinggi, oksigen lambat sampai ke sel. Bila oksigen lambat sampai ke sel, oksigen lambat sampai ke sel, sel tidak, untuk kita membakar lemak, sel memerlukan oksigen. So bila speed kita terlalu tinggi, oksigen tu tak sampai ke sel. Sebab tu sel tu tak dapat nak bakar lemak tu. Sebab tu ni dia. Inilah masalah dia sebenarnya. Because kita speed kita terlalu tinggi. Sel tak ada masa untuk dapatkan oksigen tu. So dia misconception, because selalunya kita kata, lagi laju kita berlari, lagi banyak lemak kita bakar. Tu tak betul. Itu misconception tu, salah. Ilmu tu salah. Ada orang kan dia kat t-shirt dia tulis no train no gain, kan? No train no gain. Mana dia macam nak beria sangat. Padahal sebenarnya memang betul. Kalau kita
kalau kita nak membakar lemak, kita gunakan 60-70%. Apakah exercise untuk kita nak pergi ke 90 to 100% tu, Jess? Untuk apa? Apa objektif tu? Okey, itu untuk sukan ni, untuk sports performance. Kalau kita nak okey. improve kita punya sport performance, kita nak Okey. orang kata train otot kita untuk perform at high intensity. Baru kita train at 80 to 90%. Okey. Okey. Bukan So, setiap at kali that keluar zone- nak buat setiap kali keluar nak buat 80-90 mengharapkan lagi apa kata orang, lagi intense, lagi cepat kita burn our fat. Yeah, it doesn't work that way. That's not how the body works. Okey. So you need seperti yang kita belajar tadi kan, kita nak pace yang kita comfortable, tak perlahan dan tak laju, and one good sign is your breathing. Sebab tu bila kita hit at zone 60 at 70% ni, kita punya sign yang badan kita bagi sign ialah kita bernafas mendalam. Kenapa kita bernafas mendalam? Deep breathing. Kenapa deep breathing? Because a lot of fat is being burned. Itu sebab dia. And you need oxygen to burn the fat. Exactly. Okay. So kalau kita exercise sampai dekat 80-90%, biasanya kita tak boleh buat deep breathing sebab kita sedang kata orang tu sedang lelah kan. Jadi kita nak oksigen tak sempat nak masuk. Okay. Alright. So that explains lah. So ini satu kaedah yang sangat tepat dan sangat saintifik lah, yang tidak dikongsi lah. Biasanya kalau nak kongsi pun mungkin tempat-tempat yang mana kita kena membayar dengan lebih lagi lah untuk kita tahu ilmu yang sebenarnya. Ataupun dia tak beritahu ilmu, dia hanya beritahu kita exercise at this zone. Tapi kenapa kita pun tak tahu. Okay, so ada coach kat situ beritahu kita, laju sangat ni, perlahan sangat ni. Jadi sebenarnya dia nak kita berada di dalam zone tu lah. Itu sebabnya. Betul. Itu sebab dia. And that's the benefits that we give to our participant lah kan. So at least participant kita tahu exactly which zone that they need to exercise. And satu lagi perkara yang saya teringat tadi, biasanya participant kita tanya, kalau saya ikut teknik ni, berapa lama saya boleh tengok result? Mesti nak tahu. Kalau kita boleh ikut teknik ni and kita bersenam secara konsisten. Contohnya kita bersenam paling kurang lah katakan 3 kali seminggu. Katakanlah kita bersenam 3 kali seminggu, katakan kita berjogging lah 3 kali seminggu dan kita pakai teknik ni, you can start seeing results in 2 weeks time. Maknanya dalam masa 2 minggu kita dah boleh 2 weeks time. Kita dah boleh lihat significant weight loss. And yang ni secara scientifically if we can follow consistently, you will realize that you will lose between 2 to 4 kg a month. Between 2 to 4 kg tu, you can see that weight loss. Between 2 to 4 kg. Dalam sebulan tu memang kita boleh lihat. Itu dengan satu syarat jugalah sebab kita belum masuk bab nutrition. Kan? Exactly. Dekat situ pun ada juga dia punya kaedah saintifik dia. Jadi kena combinekan dua-duanya, nutrisi dan juga exercise, dan mengetahui apa yang kita nak ukur, apa yang kita nak measure. Jadi selepas pada ni, yang kita akan measure ialah body fat mass lah, bukannya overall weight. Mungkin overall weight tu tak menceritakan yang sebenarnya apa yang kita lose. Betul? Exactly. So that's when the measurement comes into play. Bila kita dah exercise sekarang ni, macam mana kita nak tengok result kita? Itu yang balik kepada part 1 hari tu bila kita kena tahu measurement ni semua. So now you know where you are. You apply this formula, now you know where you're going to go. Alright. So that's the purpose of the measurement ni. Exactly. Satu kaedah yang sangat saintifik yang saya rasa kalau atlet, sebab tu kadang-kadang atlet dunia pun bila dia off season, dia mungkin berat badan dia ataupun kita nampak dia macam gempal sikit, bergebu sikit kan. Tapi bila dia nak masuk balik ke dalam sport season dia tu, tiba-tiba dia boleh jadi kurus balik kan, ataupun dalam shape yang sepatutnya lah, sebab dia tahu macam mana nak buat cara kaedah saintifik yang dia nak buat
dan kita Exactly. harap selepas kita tengok video ni kita tahulah yang kalau kita buat secara hentam kromo, secara tidak berilmu, kita takkan dapat hasil yang boleh diulang lah. Boleh dapat hasil tetapi kita tak boleh ulang hasil yang sama. Kita macam misteri lah. Exactly. Weight loss is like, for some people it works, for some people it doesn't work. Exactly. Okay, alright. Okay. Okay. Anything else, Jess, yang kita nak cakap sebelum kita akhiri sesi ni untuk kita sambung ke video akan datang? Saya rasa untuk kali ni paling penting sekali ialah kita kena keluar dan mencuba formula ni. Jangan pula kita dah tahu formula ni, kita duduk je, kita jangan buat apa-apa, tak boleh. Kalau kita duduk tak buat apa-apa pun memang tak ada weight loss pun, betul tak? Itu ilmu tanpa amal, sia-sia juga kan? Itulah dia. Kita perlu amalkan. Mana kalau orang saya tahu, saya suka apa yang you selalu cakap dalam kelas je, orang yang ada ilmu tapi tak buat sama dengan orang tak ada ilmu lah, kan? Apa point dia kalau kita tahu kan? Betul. Okay. Alright. So kita akhiri sesi kita untuk kali ni. Thank you very much, Jess. Thank you very much everybody for watching. So kita harap kita akan berjumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Terima kasih. Alright. Thank you, Jess. Thank you.